So saya nak bagi contoh yang ketiga. Yang ni ada lab tapi not exactly lab lah. Yang ni lebih kepada mini project. Tajuk yang sama, apa panggil kursus yang sama tapi pendekatan yang berbeza. Pendekatan yang berbeza. Yang ni masih lagi kita pakai 2+1 tadi. 2 jam solid face to face, 1 jam lagi dia bagi slot synchronous. Tapi dalam masa yang sama kursus tu ada lab ataupun mini project. So macam mana kita nak buat? So first kali kita kena adjust dia punya lecture physical, lepas tu kita letak lab dekat sini, lepas tu kita letak yang bahagian online dekat sini. Lepas tu baru kita adjust yang lain. Okay? So macam tadi 3 jam pertama memang online, raya. 2 jam synchronous, 2 jam synchronous, 2 jam synchronous. Tapi saya dah kurangkan dekat sini. Reading material saya buat 10 minit. Lecture asynchronous pun saya dah kurangkan jadi 10 minit. Kenapa saya kurangkan? Sebab ada komponen lab dekat sini. Komponen lab ni by default dia punya lab dia 0.67. So saya letak 0.67 lah default kat sini. So saya minta student untuk mini project saya masuk 4 minggu dia kena pergi ke lab dan buat dia punya lab. Okay. Kemudian dah habis lab tu dia kena buat logbook. So setiap minggu ataupun dalam satu mini project tu dia kena hantar satu logbook lah. Logbook. Ataupun kalau kadang-kadang payah kita nak monitor kan. Kita nak monitor. Ada soalan, sekejap saya baca soalan ni. Salam doktor, maaf nak tanya jika nak buat tugasan sebagai online assessment untuk multiplier tu macam mana? Multiplier tu kita je yang tahu. Sebab kita yang bagi soalan tu kepada pelajar. So sepatutnya kita yang boleh engage. Berapa banyak masa yang student tu perlu untuk buat soalan tadi. Kan? So atas kita lah, kita nak buat macam mana. Berapa banyak jam je. Kalau nak tahu, sepatutnya soalan tu kita buat, kita sediakan skema jawapan. So berapa lama kita sediakan skema jawapan, tu kita multiply lah by 2, by 3 untuk kita bagi anggaran tu kepada pelajar. Macam contoh kalau kita buat satu soalan tu dalam 3,5 jam, 45 minit kita buat. So sepatutnya sudah lebih lagi lah kalau kita sendiri buat 45 minit. Kalau pelajar mungkin 90 minit. Mungkin lebih daripada tu lagi, mungkin 2,5 jam. So kita bagi anggaran. Okay. Logbook dengan lab report ada beza tak pengiraan? Saya rasa ada beza. Macam logbook ni actually apa yang dibuat dalam lab tadi sepatutnya dia tulis lah. Kan? Macam minggu pertama contoh kan, kalau logbook akhir ni kadang-kadang dia akhir tu baru dia tulis. Kalau kita minta submission every week, macam minggu ni pergi lab, dia kena hantar logbook. Next week pergi lab, dia kena hantar logbook. So basically, apa yang dia buat dekat dalam lab tu, lepas tu dia tulis balik. Apa yang dia tulis, ada apa yang dia dapat, apa yang dia buat pada minggu tu. So dia tulis, lepas tu dia submit. So sebab tu saya letak kali dia rendah, 0.67 sama dengan multiplier untuk lab tadi. Berbeza dengan report ni macam assignment. Nak buat report tu mungkin dia kena, dia nak buat lab tadi kan. Sebelum dia buat lab tadi, dia kena faham dulu apa benda yang dia nak buat. So dia kena buat, dia kena study sikit lah, study sikit. Lepas tu dia dah study, dia dah boleh buat lab tadi. Masa dia nak tulis tadi, still dia kena rujuk dekat theoretical punya knowledge kan. Contoh nak buat amplifier, 5 stage amplifier, macam mana dia nak buat, macam mana dia nak gabung semua kan. So dia ambil masa sikit. Tu saya letaklah kali dia 1.2 untuk projek ni. So saya minta 7 page. Ini adalah group work ada 5 orang dalam satu group. So saya tak nak banyak-banyak, malas nak baca, so bagi 7 page je. Minta diorang compactkan reporting dia, technical reporting. So 7 page cukup. So okey lah. Gitu. Lepas tu dah ada logbook, ada project report, saya minta dia presentation pula. Last kali saya minta presentation 7 minit. Presentation 7 minit saya buat secara asynchronous. Saya tak suka betul lah synchronous ni. Saya buat secara synchronous. So
Ha. So untuk mini project report better kira by space atau by number? Depends. Bergantung kepada individu. Kalau nak kira by nombor, kalau nombor satu je lah kot report. Kalau page ni kita boleh main-main lagi. Kalau boleh kita boleh main-main, mungkin lah kita boleh main dengan multiplier dia kan. So bergantung lah. Kita yang macam untuk report kata kan, kalau kata satu group tu ada 5 orang, lepas tu 5 page, SLT ni kita kena 5 page tu bahagi 5 ke tak perlu? Tak kita letak 5 page je. Tak payah. Letak 5 page je. SLT tu untuk satu group tu lah. Untuk semua orang lah, untuk semua video sebenarnya SLT tu. Okay, alright So 7 minit presentation. Kat sini kan dia punya multiplier dia 6 untuk presentation. So dia banyak lah makan percentage kat sini. Percentage untuk bahagian online assessment kat sini. So buatlah 7 minit presentation. Sebab apa presentation online ni banyak? Sebab dia nak kena record video, lepas tu dia dah kena edit video, lepas tu kena re-edit balik, lepas tu dia kena combine. Sebab tu dia punya presentation time dia tinggi untuk kalau online ni. Kalau physical, kalau tu perasan dia rendah sikit. Mana dia? Physical punya presentation. Saya dah buang kot. Sepatutnya dia akan rendah sikit. Sebabnya dia tak perlu nak rekod bagai. Dia buat je slideshow, lepas tu dia present je. Sebab tu dia punya presentation untuk assessment physical conventional ni dia rendah. Baru nak in comparison dengan online punya. So kita dah siap dah mini project. Mini project tu sebab apa saya banyak benda ni. Saya cover banyak PO. Untuk mini project ni ada PO untuk design, ada PO untuk theoretical, PO2 ada PO untuk apa panggil teamwork ada. Teamwork saya letak kat sini, peer review saya letak multiplier dia kosong. Sebab apa? Alah isi Google Form je pun. dia tak makan dia punya SLT sangat. Isi Google Form je dapat satu peer review. Settle. So okay lah. So kalau boleh kita letaklah explicitly apa assessment kita buat kat sini supaya kita tak lupa. Dan senang kita nak tengok di kemudian hari kan. Kadang-kadang kalau di general sangat payah pula kita nak ingat. So gitulah untuk bahagian yang ni. Lepas tu test macam biasa saya buat 1 jam setengah. Quiz ada 30 minit, saya buat secara konvensional. Ada 2 quiz tau. Satu konvensional, satu lagi saya buat secara dalam talian lah, 30 minit MCQ. Sebab yang ni dia auto marking. MCQ kan, auto marking. Jimat masa sikit. Kalau yang ni dia kita kena marking, ada jalan kerja semua kan, ataupun essay semua kita tengok satu-satu. Kalau soalan essay memang tak boleh buat lah online. Payah sikit lah nak buat, boleh tapi dia payah sikit lah. So kita buat secara fizikal kat sini, bahagian quiz yang summative tadi. Okay, selesai. Untuk bahagian material ni, ini pun kalau boleh kita reducekan bahagian video. Kalau tak suka video, tak payahlah buat video. Kita lebihkan kepada synchronous kat sini. Boleh je. Tapi tak banyak pun. Untuk aktiviti kalau macam ni tutorial lah. Tutorial pun makan banyak SLT juga kan. Kita buatlah. Tutorial ni tak semestinya tutorial. Maksudnya kalau latihan, kita bagi latihan kat pelajar kan. Kita bagilah latihan. Okay, minta dia buat. Atau minta dia submit. Kita buatlah secara asynchronous. Latihan 1 soalan. Ataupun kalau 20 minit, 1 soalan, 2 soalan mungkin. 2 soalan. 1 soalan senang, 1 soalan yang susah sikit. Contoh. Pandai-pandai lah Ijaz kat sini. So selebihnya kita bagilah. Kalau malas nak buat H5P activity, kita buatlah quiz kat sini. Multiplier dia boleh adjust multiplier dia. H5P ni kenapa jadi 3? Dia jadi macam mungkin dia bergantung. Mungkin dia kena study sikit ke untuk jawab soalan macam kita buat macam crossword tadi kan. Dia tak direct lah. Tak direct, mungkin dia kena baca sikit, lepas tu baru dia boleh jawab. Tu sebab tu je punya multiplier jadi tinggi. Ataupun kalau tak nak guna H5P activity, kita dah buatlah guna Web 2.0 activity. Web 2.0 activity ni apa benda? Web 2.0 ni maksudnya kalau Web 1.0 kita hanya tengok pada website tu, kita tak boleh contribute. Itu Web 1.0. Tapi kalau Web 2.0, kita boleh tengok website tu, kita dapat knowledge dan kita boleh juga bagi knowledge ke dalam website tu. Macam contoh YouTube,
Facebook, WhatsApp, Telegram, Quizzes, Padlet, Socrates, macam-macam lagi. Tu semua adalah web 2.0. So kalau kita tak suka H5P, pakailah benda-benda lain. Ada orang suka Quizzes, pakailah Quizzes dan sebagainya.